Kompang di Palu, pengantin baru. Oh, kita tak diskusi apa-apa. Terus dia kipas-kipas kita. Ya, MHI di pagi hari menghidupkan pagi anda Nazli Rahman dan Fazli Fuad. Pengapitnya. Pengapit. Baru nak cakap dua pengantin dah bersedia. Yang Ini sesuai pengantin. Ini sesuai pengantin. Ini pengapit macam ni pakai baju sini kan. Isteri anda sedang memantau anda. Saya tahu, saya faham. Jadi kepada anda semua yang bersama-sama kami 10 hari bulan September 2021 dan pelbagai paparan menarik yang bakal kita saksikan di Malaysia hari ini. Betul. Okey, hari ini hari Jumaat 10 September. Saya rasa satu tarikh yang cukup bermakna untuk anda yang berada di Lembah Kelang. Teramat. KL Putrajaya. Happy ya. Semua dah bersedia dah. Dah isi minyak dalam kereta, dah servis kereta dan sebagainya. Bersedia untuk merentas daerah. Betul. Hari ini merupakan hari yang bersejarah lah untuk ketiga-tiga negeri ini. Fasa kedua hari ini dimulakan. Tapi apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada Barisan Hadapan Frontliners, PDRM, ATM dan juga semualah yang membuat Sekatan Jalan Raya. Ada satu momen yang menjadikan juga, Nas. Di Sekatan Jalan Raya di Putrajaya. Dah 9 bulan mereka berada dekat sana. Jadi amat macam sedih jugalah kan. Yalah, menggembirakan hati orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Betul. Tapi dalam masa sama macam yalah, mula-mula tempoh hari letak susun kon dan sebagainya. Tapi semalam bermula jam 12.30 malam terpaksa letak balik kon semula, tarik balik kan. Walaupun kita dah berada di fasa 2 ini bukan bermakna COVID dah tak ada. Betul. Tetap juga kita harus mematuhi SOP dan ini bukannya salah satu daripada kelonggaran yang harus anda raikan juga. Betul. Sebab apa, kita takut bila dah ke sana ke sini kita takut terjadinya kadar keberjangkitan tu naik balik. Kita takut. Walaupun kita dah divaksin 1 dos, 2 dos, tidak bermakna kita harus campak ke tepi SOP. SOP harus diterapkan. Betul. Terutama sekali apabila sekolah bakal bermula. Baru saja diumumkan oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, itu Menteri Kesihatan Malaysia kita yang baru. Betul. Bukan saja vaksinasi untuk remaja di bawah 17 tahun telah dimulakan di Sarawak. Dia bakal dimulakan di Lembah Kelang juga dan sedikit masa lagi di bawah 12 tahun untuk komorbiditi yang tinggi. Jadi ini antara sedetan press conference Yang Berhormat Khairy Jamaluddin dan juga memaparkan suatu website ataupun laman web yang baru iaitu COVID Now yang memaparkan caruman data yang baru. Off with the old, in with the new, dia kata. Betul. Itu antara salah satu daripada usaha kerajaan juga kan. Bersama-sama dengan warga netizen juga sebenarnya yang membuat pengisian tersebut kan. Respect. Dan ini dia hanya pelajar yang lengkap vaksin di benaka kampus dan sebenarnya bukan sahaja pelajar tetapi guru termasuk pensyarah juga harus lengkap proses vaksinasi untuk mereka terus mengajar. Dan bercakap tentang proses vaksinasi ini, teringatlah dulu waktu zaman sekolah kan. Waktu zaman sekolah kan dulu ada macam nurse, doktor datang ke sekolah melakukan proses suntikan. Betul. Tetapi bermula ini era baru untuk pelajar di mana ada dos tambahan. Contohnya sebagai contoh COVID-19 inilah untuk vaksin ini. Kalau sebelum ini mungkin kita terpaksa pergi ke PPV secara walk-in dan sebagainya. Tapi selepas ini untuk adik-adik yang berada dekat sekolah, mereka akan menjalankan proses vaksinasi di sekolah sahaja. Memang saya rasakan efisien lah selepas melakukan diskusi antara KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka menyelaraskan suatu strategi utama di mana adik-adik kita datang ke sekolah sekali kita vaksinasikan. Kalau tidak, pecah kepala ibu dan bapa kita nak hantar ke PPV lagi, nak suntik lagi kan. Jadi syabas kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan SOP-SOP yang baru. Teruskan. Betul. Okey, sepanjang 1 jam kami bersiaran pada hari ini, antara yang menarik akan kami bawakan untuk anda semua. Ada pengusaha anggur. Bukan di Cameron Highland, bukan di tempat tinggi, tapi di Port Dickson. Boleh percaya ke tidak? Suatu yang istimewa bakal kami paparkan. Dulu masa sekolah rendah, Fat cerita pasal sekolah rendah kan, kita pernah nyanyi lagu penganggur tanam anggur. Tapi kali ini kerana kesusahan PKP, pasangan ini telah pun melangkah ke suatu era yang baru. Betul-betul dia tanam anggur. Jadi pula tu. Itulah, siapa yang cakap penganggur sebenarnya tak boleh penganggur. Siapa yang tanam anggur ni sebenarnya tak boleh buat duit. Bayangkan yang kita kadang secara logik akalnya anda bayangkan Port Dickson, kita tahu Port Dickson terkenal dengan pelancongan, pantai kan. Tapi panas, sekarang
Panas. Sekarang ini ada lada anggur pula dekat Port Dickson kan? Tak salah saya, anggur ni selalunya harus ditanam di suatu tempat yang beriklim sejuk seperti Cameron Highland dan sebagainya. Jadi kita nak tahu bagaimana dua pengusaha ini dengan belajar di YouTube mampu menjadikan ini suatu industri yang bakal membawa pulangan yang lumayan. Kalau sebelum ini pasangan tersebut sebenarnya dah pun menjadi pendapatan menerusi kedai makan. Pengusaha restoran selama 12 tahun. Jadi bayangkan 12 tahun tu sebenarnya satu tempoh yang yalah mungkin disebabkan pandemik ini terkesan dan sebagainya. Tapi apa yang Nas katakan tadi, saya rasa anda semua harus ambil maklum juga, ambil tahu sebab belajar dekat YouTube Itu dia. Belajar kat YouTube saja tu. Tak payah nak pergi belajar tinggi-tinggi dan sebagainya sekarang ni. Kalau kita ada hati semua jadi dengan YouTube. Jadi kita paparkan sedikit masa lagi. Dan setakat ini kita dah bersedia untuk terpaparkan cerita itu sekarang juga. Itu kita saksikan kisah pasangan ini, Ismail Muhammad dan isterinya Suhaili Ahmad. Okey. Jom. Selepas terpaksa menutup perniagaan ekoran penularan virus COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, sepasang suami isteri di Port Dickson kini bernekat untuk menceburi bidang pertanian. Bermula pada April tahun lalu, Ismail Muhammad dan isterinya Suhaili Ahmad mula berjinak-jinak dengan menanam beberapa pohon anggur di kawasan tapak kedai mereka. Sebenarnya kami mula sebagai hobi lah. Okey, masa tu masih lagi kami berniaga kedai makan. Kami pun banyak buat research lah melalui YouTube, melalui grup-grup di dalam Facebook. So nampak potensial dia, alhamdulillah. So kami fokuslah buat dengan penanaman ni. Bermula dengan hanya beberapa batang pokok, tanaman mereka kini bertambah sehingga 80 batang pokok yang terdiri dari 21 jenis varian. Kejayaan itu membuatkan mereka melupakan terus perniagaan yang pernah dijalankan selama lebih 12 tahun bagi memberi tumpuan pada usaha terbaru ini. Nak tanam dia ni macam kita bela anak lah. Okay? Memang ada cabaran tapi taklah sesusah yang macam di orang gembar-gembor kan. Yang penting cara adunan tanah, media tanah tu yang betul, baju yang betul dan dia tak perlukan air yang banyak. Dia nak direct sunlight. Tambahnya, biarpun kaedah penanamannya nampak mudah, namun ia memerlukan kesabaran yang tinggi memandangkan pokok ini agak sensitif, terutama pada hujan yang berlebihan. Sebelum ni dia open, bila too much water, terlalu banyak hujan, buah akan pecah. Buah pecah, jadi kemanisan dia tu kurang lah. Kalau sepatutnya dia bila cukup matahari, buah memang akan cukup manis lah. Tapi apa pun dia bergantung pada varian. Ada jenis varian yang masam manis, ada varian yang memang manis. Kedua mereka berharap tanaman anggur yang diusahakan ini dapat menjadi daya tarikan terbaru pengunjung ke Port Dickson. Selain dapat melihat pokok dan buah anggur secara dekat, pengunjung yang berminat juga boleh mendapatkan anak pokok anggur pada harga yang berpatutan. Macam Afan kata tadi, bila cerita pasal varian-varian ni seram sejuk juga. Itulah dia. Tapi yang saya kagum bila kita nampak saiz anggur-anggur tersebut. Dan juga antara varian yang dibawa adalah varian Jepun, di mana dia jual 1 kilo RM300. RM300 Kat Jepun? Sekilo 300? Macam ni. Afan, apa yang kita buat kat sini? Jom kita tanam anggur sekarang juga. Kalau diberi pilihan sekilo 300, baik saya pilih durian. Durian. Durian pun tak sampai anggur begini. Ya, tapi itulah ada satu keunikan yang menarik khususnya untuk anda yang berada dekat Pulau Pinang pula, Port Dickson. Port Dickson. Mana mai Pulau Pinang pula ni. Dia dah fikir nak melancong dah. Dia dah fikir nak melancong. Mentang-mentang kita dah sampai fasa 2 ni. Ya, kita bawakan sebenarnya tadi sebagai inspirasi lah. Mungkin tak mustahil sekarang ini. Janganlah anda ingat bahawa kalau nak tanam anggur kena tempat sejuk, tempat tinggi. Jadi sekarang ini anda yang berada dekat Selangor, dekat Shah Alam, dekat Kelang ke, ada tanah. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Belajar dekat YouTube. Itu dia. Dia yang paling penting. Ada hati semua jadi. Baik, kita berehat seketika di Malaysia hari ini dan apabila kita kembali, kita singkap sambutan Hari Malaysia. Selamat ulang tahun ke Malaysia yang ke-58 insya-Allah bersama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Segalanya di Malaysia hari ini sebentar lagi.
Makan dulu. Sila. Kembali bersama Fazli Fuad dan Nazrudin Rahman di Malaysia hari ini. Apa yang tunjuk-tunjuknya? Betul. Asal kat sana je tu. Itulah dia kalau the most important meal of the day, breakfast lah. Sarapan pagi kita dah sediakan dengan tart telur, sandwich telur, macam-macam benda yang dengan telur yang berkhasiat. Okey, soalan saya, ada berapa biji telur kat situ? Mengikut firasat saya sebagai pengacara jalan-jalan cari makan, kita ada 8 biji telur di sini. Begitu. Tapi kita akan cerita pasal sarapan pagi kemudian. Sekejap lagi. Okey, tapi apa yang harus diberi penekanan sekarang ini adalah bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang bakal disambut dekat Sabah, dan ini merupakan kali yang kedua sebenarnya kita menyambut dalam norma baharu ini. Dan syabas ucapkan kepada pihak KKMM tempoh hari sempena dengan hari bulan kebangsaan tersebut. Jalan dengan lancar. Jalan dengan lancar. Well done. Bila kita tengok mas-mas dengan Afad kita berada di dataran pada hari itu ya. Dan pada hari ini pula kita wawarkan sambutan Hari Malaysia yang ke-58. Tahniah. Dan bersama-sama kita Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Mentek. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam, Nas dengan Fazli, apa khabar? Khabar baik, tampan seperti biasa Datuk Seri. Alhamdulillah. Okey, baik Datuk Seri. Tadi pun kami dah melihatlah sempena dengan perayaan bulan kebangsaan tempoh hari itu memang sangat gempak juga kan, dengan teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi terkini. Okey, sebagai permulaan mungkin nak tanya kepada Datuk Seri sendiri berkaitan dengan Hari Malaysia ini. Signifikannya untuk kita menyambut Hari Malaysia pada tahun ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Fazli dan juga Nas. Ya. Pertamanya saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Media Prima dan TV3 kerana menjemput saya ke rancangan MHI bagi memperkatakan tentang persiapan untuk sambutan Hari Malaysia. Baru ini kita telah pun alhamdulillah berjaya melangsungkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos yang lalu. Dan sekarang tidak lama lagi, 6 hari lagi lah, kita akan menyambut Hari Malaysia, iaitu di Kota Kinabalu, Sabah sendiri. Jadi memang kita sentiasa dipersoalkan kenapa ada 2 sambutan setiap tahun. Jadi sebenarnya kita sudah maklum bahawa Tanah Melayu mula mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Dan ini disusuli dengan penubuhan gagasan Malaysia sendiri pada 16 September tahun 1963. Memandangkan signifikannya kedua-dua peristiwa bersejarah ini, maka kita sambut kedua-duanya sekali, iaitu pada setiap tahun. Dan bermula pada tahun 2010, Hari Malaysia telah disiarkan sebagai cuti umum. Saya ingat lagi tahun 2010 Datuk Seri, saya masih ada di, orang kata tak kata bangku sekolah, tak ada jugalah, tapi saya ingat lagi betapa girangnya hati. Satu lagi public holiday untuk kita dan kita sambut pembentukan Malaysia dengan Perjanjian Malaysia 1963. Tapi pada tahun ini kita sedia maklumnya temanya Malaysia Prihatin seperti tahun lepas, dan saya yakin tema yang dikekalkan ini sangat signifikan dengan semangat keluarga Malaysia yang dibawakan kerajaan kali ini ya, dan disarankan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Bolehkah Datuk Seri jelaskan penerapan pendekatan keluarga Malaysia ini dalam sambutan Hari Malaysia? Okey, terima kasih Nas. Seperti yang diperkatakan tadi, tema sambutan Hari Malaysia pada tahun ini kita kekalkan, iaitu Malaysia Prihatin. Sama juga kita mengekalkan tema yang sama semasa sambutan Hari Kebangsaan. Jadi signifikannya tema ini dikekalkan untuk tahun kedua adalah di mana dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, sudah tentu semangat kebersatuan, kesepahaman dan toleransi itu perlu ada untuk kita sama-sama berjuang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi sebab itulah aspirasi ini sebenarnya juga relevan dan berkait rapat dengan aspirasi keluarga Malaysia, iaitu satu gagasan yang
dikenalkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam ucap utama beliau semasa beliau mula dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Jadi sudah tentu untuk kita berhadapan dengan pelbagai cabaran ini, maka sudah tentu kita perlu menerapkan semangat keluarga Malaysia di mana kita sedia maklum kalau kita dalam sebuah keluarga yang bahagia, sudah tentu kita akan meningkatkan kerjasama, komitmen dan keprihatinan kita, tanggungjawab kita untuk kita sama-sama jaga keluarga kita. Jadi sudah tentu dengan komitmen yang tinggi itu, insya-Allah kita akan dapat menang dalam perjuangan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Okey, baik. Bercakap mengenai cabaran, saya yakin adalah amat mencabar untuk merealisasikan sambutan dalam suasana pandemik untuk tak kala sekarang ini, terutamanya dalam penganjuran acara nasional seperti Hari Malaysia ini. Apa komen Datuk Seri tentang perkara ini yang sungguh mencabar sebenarnya? Ya, sudah tentu sambutan kali ini memang mencabar, tidak seperti sambutan tahun-tahun sebelumnya di mana sambutan diadakan secara besar-besaran dengan lintas perarakan daripada pelbagai pasukan beruniform, NGO dan juga agensi-agensi kerajaan. Jadi kali ini kita tidak dapat adakan perarakan besar-besaran seperti itu oleh sebab kita masih lagi dalam tempoh PKP, masih lagi dalam Pelan Pemulihan Nasional. Jadi sudah tentu kita kena ada satu limitasi untuk memastikan supaya kita dapat membendung pada masa yang sama daripada COVID-19 ini merebak. Jadi untuk tahun kedua ini seperti tahun lepas juga Nas dengan Fazli sambutan kali ini tidak melibatkan penonton awam. Kita adakan cuma melibatkan jemputan VIP yang begitu terhad saja. Kalau di masa sambutan Hari Kebangsaan, kehadiran VIP fizikal, jemputan lain cuma tidak lebih daripada 50 orang. Begitu juga dengan sambutan Hari Kebangsaan di Kota Kinabalu Sabah sendiri cuma melibatkan kehadiran 63 orang saja tetamu jemputan secara fizikal. Selain persembahan juga yang ada disediakan. Hanya 63 orang ya. Signifikan dia punya tu. Sangat signifikan. 63 orang. Itulah dia. Sangat baru saya cakap. Pandai betul. Ada sinonim dan simbolik je di sana ya. Tapi apa yang kita nak tahu sekarang ni, fokus utama dalam sambutan Hari Malaysia dan juga bagaimana orang ramai rakyat Malaysia nak zahirkan perasaan cinta kepada Malaysia dan kalau ingin berinteraksi, bagaimana caranya Datuk Seri? Walaupun saya sebut tadi kehadiran fizikal itu tidak ramai, tetapi kita juga ada kehadiran secara maya yang mana kita menjemput pelbagai lapisan masyarakat NGO untuk turut sama mengikuti majlis itu secara maya. Dan kita juga melalui siaran televisyen tempatan juga menyiarkan acara ini secara langsung. Maknanya seluruh penduduk Malaysia boleh mengikuti majlis sambutan Hari Malaysia ini secara langsung di kaca TV masing-masing. Dan untuk memastikan supaya rakyat Malaysia juga turut serta dalam sambutan perayaan Hari Malaysia ini, pelbagai acara telah pun diaturkan yang mana melibatkan acara-acara daripada pelbagai peringkat umur dan sebagainya. Antaranya sebagai contoh pertandingan pidato, pertandingan aspirasi Malaysia untuk mereka mengekspresikan perasaan mereka terhadap sambutan Hari Malaysia sendiri. Selain daripada itu juga pertandingan untuk kanak-kanak seperti warna dan juga yang minat hiburan ni adalah seperti contoh pertandingan TikTok dan sebagainya. Jadi itu antara beberapa acara program yang telah pun diatur dengan kerjasama pihak kerajaan negeri Sabah untuk kita memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Nas dengan Baz. Ya, Datuk Seri bercakap berkaitan dengan negeri Sabah ini, kita lihat kes dekat Sabah ni pun makin lama makin tinggi juga Datuk Seri kan. Dan lepas tu nak buat lagi penganjuran besar sebegini rupa juga. Nak tahulah bagaimana mereka di sana ingin memastikan ataupun jawatan kuasa penganjur dekat sana nak memastikan semua langkah-langkah selamat yang harus diambil dan mereka ni kekal berwaspada dalam penganjuran Hari Malaysia nanti Datuk Seri.
Okey, terima kasih Fazli. Sebenarnya sama juga seperti persiapan kita semasa sambutan Hari Kebangsaan di mana kita telah pun sediakan SOP yang begitu ketat sekali. Jadi alhamdulillah setakat ini semasa sambutan Hari Kebangsaan kita pun dapat maklum balas daripada pihak Kementerian Kesihatan juga di mana rata-rata semua mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk sambutan Hari Malaysia, SOP yang sama juga secara prinsipnya kita akan laksanakan di mana SOP yang asas sekali kita pastikan dan mewajibkan mereka yang hadir secara fizikal dan terlibat dengan pelbagai persembahan secara fizikal dan mereka juga terlibat di belakang tabir itu hendaklah telah mendapatkan vaksin 2 dos yang penuh. Jadi dan selain itu juga mereka perlu juga mengambil swab test sebelum 3 hari sebelum mereka terlibat dengan pelbagai persiapan. Sebagai contoh 3 hari sebelum raktai maka mereka perlulah mengambil swab test itu sendiri. Dan di SICC juga ada disediakan kemudahan klinik di mana dapat terlibat itu boleh mengambil swab test dulu di situ dan dapat keputusan dengan cepat. Dan selain daripada itu pematuhan SOP asas seperti penjarakan sosial, pemakaian face mask dan sanitasi juga perlu dipatuhi. Jadi insyaAllah kita akan cuba patuhi sebaik mungkin SOP yang telah pun ditetapkan. Baik, terima kasih Datuk Seri. Dan akhir kata, apakah harapan Datuk Seri untuk sambutan Hari Malaysia, pesanan anda buat rakyat yang sedang menonton? Silakan. Pesanan saya pada seluruh rakyat Malaysia adalah untuk kita sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia walaupun kita sekarang ni berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan alhamdulillah kita di KKMM pun alhamdulillah atas kerjasama daripada MKN dan juga Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi lain kita telah mengusulkan supaya industri kreatif, semua industri kreatif ini dibuka mengikut limitasi dan juga SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi itu merupakan sesuatu yang dapat membantu penggiat industri kreatif. Jadi ini merupakan satu kejayaan dan saya percaya banyak lagi kejayaan-kejayaan yang telah kita capai apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sebab kita akan melangkah ke endemik pula. Betul. Oktober nanti. Jadi kita harus bersedia ya, kita harus bersedia Datuk Seri untuk melangkah masuk ke zaman pandemik. Dan kita harap sambutan Hari Malaysia ini merupakan satu titik tolak dalam kita mencapai kejayaan itu sendiri. Dan saya berharap semoga seluruh rakyat Malaysia dapat menyokong sambutan ini dengan menonton secara langsung sambutan Hari Malaysia bermula pada 8.30 malam pada 16 September itu. Nas dan Fazli. Baik Datuk Seri, kita sahut lawangan anda untuk menyambut Hari Malaysia dengan gilang gemilangnya secara maya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Nas dan Fazli. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita telah bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Pelbagai aktiviti disediakan untuk rakyat Malaysia secara maya. Wow, challenge TikTok dan sebagainya. Jadi apa lagi, kita sama-sama sambut Hari Malaysia ini dengan norma yang baru. Betul. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi hidupkan pagi anda bersama dengan kami berdua di Malaysia hari ini. Dan telur juga, jangan lupa. Biskit. Kembali lagi, kini kembali di Malaysia hari ini. Okey, untuk waktu sekarang ini kita nak bercakap tentang Mak Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan sebentar lagi saya akan bertanyakan kepada Ustaz mengenai ganjaran 1000 tahun. Saya pasti anda pun nak tahu kan apakah itu ganjaran 1000 tahun. Tapi untuk waktu ini apa kata kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Bantulah Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian Tafiz Sains Moden dan pahala berterusan menanti anda. InsyaAllah pahala berterusan menanti anda. Itulah dia Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jadi untuk itu saya terus saja ingin bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, penasihat Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazli, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, saya sihat dekat sini. Ustaz apa khabar? Sihat ke? Ya, Alhamdulillah. Makin gebu ni di rumah. Tak apa, pipi bagi gebu okey, jangan perut.
Baik Ustaz, tadi pun saya dah ada bagi tahu kita nak bercakap tentang ganjaran 1000 tahun ini. Sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang perkara itu. Baik, terima kasih Fazli. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua rakan-rakan kru MHI dan semua para penonton Malaysia hari ini, moga semuanya sihat, moga semuanya beroleh berkat. Khususnya Fazli kita di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ni. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebenarnya yang kita nak kongsikan berkaitan tentang ganjaran 1000 tahun tu adalah satu bentuk tawaran yang kita nak kena sama-sama rebut, iaitu kalau ikutkan dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 96, Allah SWT ada menyebutkan bahawa manusia ni salah satu daripada sifat dia atau ketamakan dia adalah yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Maksudnya manusia ini dia bercita-cita nak hidup sampai 1000 tahun. 1000 tahun dia punya usianya kalau boleh dia nak. Tapi apakan daya, umat kita, umat Nabi Muhammad SAW ni umur kita tak panjang. Jadi umur kita 1000 tahun tu mimpi tak akan sampailah kebiasaan adatnya. Tapi ada satu amalan yang boleh membuatkan walaupun jasad kita dah tiada nanti, maknanya kita dah meninggal dunia sekalipun, tetapi ganjaran pahala kita tu bagaikan hidup walau 1000 tahun. Kalau dulu Fazli ingat tak ada lagu? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kan? Tapi kita ubah sikit. Ya. Kita pasti kalau tak sedekah apa gunanya? Marah komposer lah. saya nak kongsikan dengan semua para penonton. Ayuh, untuk sama-sama seperti yang Fazli sebut tadi ni, iaitu kita nak berkongsi tentang sebuah Mahat Tahfiz yang bernama MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang dalam usaha untuk pembelian tanah yang berjumlah sekitar RM5 juta ringgit. Yang mana dengan keluasan ataupun dengan tanah tersebut nanti akan dibangunkan kompleks yang lebih selesa. Sebab Fazli sekarang ni pihak MTS FAS Mahat Tahfiz ini hanya sekadar beroperasi di 10 unit lot kedai di Gombak. Jadi dengan kawasan yang agak terhad, akan tetapi pihak MTS FAS ini menawarkan sistem pembelajaran yang bagus, guru-gurunya yang berkualiti dan telah beroperasi sejak tahun 1980-an lagi, Fazli, bukannya baru. Tapi disebabkan keadaan ataupun dia punya prasarana yang agak terhad, hanya boleh memuatkan sejumlah 330 orang pelajar satu-satu masa. Jadi ini menjadi satu kekangan sikit yang kita nak mengajak para penonton semua untuk sama menyumbang dan kita jadikan ini sebagai peluang untuk pahala kita yang namanya 1000 tahun. InsyaAllah kan. Ustaz, kita nak bercakap tentang infak ni. Hari ni, hari Jumaat ni memang sesuai lah sebenarnya kalau kita nak infak kan. Tapi itulah dia, ada orang lain dia punya cita rasanya ataupun kewangannya kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kelebihan lah andai kata kalau kita ni berinfak. Sebab ada yang kata kalau kita nak infak ni kena banyak-banyak kan. RM1, RM2 tu baik tak banyak infak. Kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, huraikan sikit. Baik, terima kasih. Hari ini hari Jumaat, Fazli. Hari Jumaat ni dia ada keistimewaan dia. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, kalau dalam setahun penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Betul. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Maknanya kalau kata paling bagus punya sedekah antara bulan iaitu bulan Ramadan. Dan antara hari yang paling bagus sekali untuk bersedekah adalah hari Jumaat. Okey, satu sekarang ni kita hari Jumaat. Kedua, kita sekarang ni bersiaran di waktu duha. Ni waktu duha. Jadi sedekah waktu duha, sedekah hari Jumaat, berganda-ganda pahala kita yang akan kita peroleh ini insya-Allah. Jadi seperti mana yang telah pun dipaparkan pada skrin anda pada waktu ini, adanya nombor talian, nombor telefon untuk anda hubungi langsung. Mungkin kurang jelas, kurang nampak apa yang saya kongsikan ini, ataupun ada laman web yang tertera, juga Facebook dan nombor akaun bagi anda yang terus nak menyumbang kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini. InsyaAllah. Semua. Ya, Ustaz, berapa sebenarnya kos yang diperlukan dan setakat ini, buat takat ini kan, dah berapa dah sebenarnya jumlah kutipan dana? Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan sekali lagi lah bagaimanakah caranya untuk mereka ni menyalurkan infak mereka, dana mereka ini. Silakan Ustaz. Ya, pada mulanya jumlah RM5 juta ringgit untuk kos pembelian tanah tu pada mulanya nampak seperti banyak cabaran, banyak kesukarannya, Fazli. Namun dengan berkat kesungguhan, sokongan para penonton, rakyat Malaysia khususnya dan juga semua yang budiman yang kami senantiasa doakan moga tuan-tuan dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kebaikan berkat umur, usia dan sebagainya.
Ini semua telah pun kita berjaya sampai setakat ini berbaki RM1.4 juta ringgit sahaja lagi kita perlukan. Maknanya sikit saja lagi, 1.4 juta ringgit lagi. Jadi oleh itu, seperti mana yang ada paparan kod QR yang ada pada kaca TV anda waktu ini, anda boleh imbas sahaja. Yang bahagian umum tu untuk sumbangan anda seberapa mampu yang anda boleh berikan. Kalau e-legacy tu secara bulanan. Ada orang dia tak nak bagi one off, dia nak bagi secara monthly, secara bulan-bulanan. Boleh saja, insya-Allah semuanya ini dapat membantu kita di akhirat sana 1000 tahun. InsyaAllah. Amin, amin. Itulah, semoga bekar selamanya kan infak kita itu. Amin. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ramailah nanti akan mendermakan infakkan wang mereka. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, penasihat Maktafi Sains Fatimah Az-Zahra. Oh, rasa macam cakap-cakap ni perut rasa sebu sebab apa? Yalah, tak sempat nak sarapan pagi kan. Dengar cerita Nas ada makanan sarapan pagi berasaskan telur. Nampak tak? Ini dia. Khasiat telur bersedia menanti anda sarapan pagi begitu. Tapi antara kita nak berkongsi khasiat telur dan mungkin satu resepi yang mungkin anda boleh bawa di rumah, saya nak meminta tunjuk ajar daripada Fazli Fuad sebenarnya. Apa dia? Dan hari ini saya nak menjadi seorang milenial. Boleh tak? Boleh. Bukan memang dah sekarang ke? Belum lagi. Sebenarnya bukan belum lagi, dah terlajak milenial sebenarnya saya. Jadi untuk paparan anda semua hari ini, saya nak belajar macam mana nak TikTok. TikTok okey, betul. tapi kita tengok ini sebagai contoh TikTok. Okey, Nas. Ada contoh. Kita buat sama-sama Nas. Oh, okey. Okey. Dicincang apa yang dicincang? Apa yang dibuat tu? Astaghfirullahalazim. Kalau mak aku nampak, isteri aku nampak, apa yang Nurada Dish buat ni? Ya Allah. Saya kena ikut macam tu. Saya kena ikut macam tu. Okey. Okey. Alright. Okey, ikut. Okey. Tak apa kalau biarkan Nurada Dish kat sana. Okey, sini. Lepas tu potong. Lepas tu potong. Lepas tu cuk. Pusing. Lepas tu kacau. Ting. Macam tu kan cara dia. Adalah saya dah jadi milenial sekarang ni. Okey, boleh. Okey. Boleh. Terima kasih. Oh. Sekarang saya nak buka akaun TikTok dan sekarang saya ada 18 pengikut. Okey, sebenarnya bukan saja kita nak buat TikTok tu kan, tapi yalah sebagai kata orang tu apa, nak bagikan mereka ni, nak bagi tahu mereka supaya kita ni kena bersama pagi. Betul. Sarapan pagi dengan khasiat telur dan kita kongsikan satu resepi dibawakan oleh reporter kita Putri Aliat. Kita boleh campurkan dengan ramuan lain lebih berkhasiat seperti brokoli boleh, minyak zaitun boleh, lobak boleh, hirisan ayam pun untuk protein sikit. Adakah anda bersedia? Ya, ini sarapan berasaskan muffin telur. Kan, jom. Ini laporan yang disediakan oleh Afiq. Okay. Afiq jom silakan. kita saksikan. Telur antara makanan asli yang ideal dan diterima sebagai diet harian manusia. Ia sering digunakan di dalam pelbagai jenis masakan dan mempunyai banyak khasiat. Bukan sahaja mudah untuk disediakan, telur juga boleh dimasak dengan pelbagai cara, sama ada separuh masak, rebus, goreng dan sebagainya. Telur terdiri daripada dua komponen utama, iaitu putih dan kuning telur. Bahagian putih telur mengandungi protein albumin dan merupakan vitamin larut lemak. Bahagian kuning telur pula merupakan makanan yang mengandungi zat yang banyak dan seimbang. Satu biji telur bersaiz sederhana mengandungi 78 kilokalori tenaga dengan 6.5 gram protein, 5.8 gram lemak dan pelbagai lagi mikronutrien penting. Masyarakat Malaysia juga tidak ketinggalan untuk menjadikan sarapan pagi berasaskan telur sebagai menu berkhasiat. Minggu ini di segmen Gaya Hidup berkongsi resepi ringkas yang dikenali sebagai muffin telur. Cara-caranya sangat mudah dan anda hanya perlukan beberapa jenis bahan sahaja. Jom saya tunjukkan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah minyak zaitun, hirisan ayam, brokoli, lobak merah, daun bawang, garam, keju dan telur. Mula-mula kita sapukan minyak zaitun pada acuan. Kemudian kita masukkan hirisan ayam, masukkan brokoli dan lobak merah,
pecah dan tuangkan sebiji telur ke dalam setiap acuan. Tabur sedikit garam dan juga keju. Akhir sekali, kita taburkan juga hirisan daun bawang. Dah siap. Belum lagi lah. Masukkan adunan ke dalam ketuhar dan panaskan pada suhu 80 darjah Celsius selama 20 minit. A few minutes later. Barulah selesai. Untuk melengkapkan hidangan ini, anda boleh padankan dengan sos dan mayonis. Mudah kan? Anda pun boleh cuba. Kembali bersama kami di MHI. Nazrul Rahman bersiaran untuk anda di pagi hari dan di hari Jumaat yang penuh barakah ini. InsyaAllah apa-apa amalan yang anda lakukan akan berlipat ganda ganjarannya. Ya. Dan sebelum kita mulakan wawancara kita pada hari ini, saya nak berikan tabik hormat kepada sukarelawan dari Pertubuhan Ad-Diniyah ya, dengan perjuangan mereka yang sungguh mulia. Kita saksikan. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Sememangnya air yang bersih menjadi keperluan setiap insan manusia, dan dengan ini kita bersama-sama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Nas. Apa khabar? Berseri-seri di pagi Jumaat ini dengan cahaya nur terpancar dari wajah anda, Ustaz. Jadi boleh Ustaz terangkan tentang latar belakang Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dan perjuangannya? Ya, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah bukan diasaskan semalam ataupun kemarin. Kan? Bukan juga skema pastinya. Telah diasaskan semenjak 1985. Sangat aktif dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan, bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara jiran yang terlibat dengan infak solar, infak tandas, infak basikal, juga kepada negara jiran seperti Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Kemboja. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas kita fokuskan untuk keperluan asas di negara minoriti umat Islam di Kemboja, iaitu pam air. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas kita berjaya mengumpulkan dan membuat 9,000 unit pam air. Dan pada tahun ini kita bercadang setelah mana dapat green light daripada Imam wilayah negeri Kemboja untuk membuatkan di tempat-tempat yang ditargetkan pada bulan Mac yang lalu. InsyaAllah pada tahun ini meningkat lagi 1,000 menjadikan 10,000 unit pam air insyaAllah. Ya, itulah dia, Nas. Alhamdulillah. Jadi kita paparkan di sini kepada anda yang ingin bersedekah atau infak ya. Inilah dia satu orang kata cause that's worth donating for. Jadi di sini bolehkah Ustaz kongsikan setakat ini berapa jumlah dana yang telah dikumpul dan berapa lagi yang diperlukan? Baik. 10,000 unit pam air ni kita memerlukan 17 juta sebenarnya ya. Kos yang agak besar. Dan Alhamdulillah setakat yang telah terkumpul RM1,264,308 dan ada lagi lebih kurang RM15,731,000 lebih untuk completekan nilai tersebut. Itu sebab kita buat kempen ni agak panjang juga sampai hujung tahun ini. Moga-moga rakyat Malaysia yang telah membuktikan berjaya menolong saudaranya yang minoriti di Kemboja. Cubit peha kanan, rasa peha kiri. Susah orang sana, kita turut merasainya. Dan telah dibuktikan bagaimana keprihatinan rakyat Malaysia pada isu Palestin baru-baru ini ya, dalam beberapa masa yang singkat dapat menghulurkan bantuan sehingga puluh juta tuan-tuan ke sana. Dan saya yakin untuk projek ini insya-Allah berjaya. Tapi bila sebut juta-juta ni, Nas kata, aku ada berapa ringgit je kan, contoh kan. Jadi tak boleh kena join sekali. Ya, sebenarnya kalau satu unit pam air baru RM1,700 sahaja. Dan boleh pula berkongsi satu pam air itu pada 10 penama. Kalau tuan-tuan pernah sempat tengok tadi nama, ada plat nama tu kita boleh kongsi 10. Kalau lebih tu takut ada tulisan kecil, tak puas pula tengok pewakaf kan. Jadinya 10 nama tu maknanya satu unit ataupun satu bahagian daripada pam air ni baru RM170 sahaja untuk membantu sahabat-sahabat kita yang bergantung sepenuhnya
kepada sumber air sungai yang keruh untuk makan, minum, beribadah, mandi, membersihkan diri dan sebagainya. Kesian. Saya rasa Nas pun mungkin pernah sampai ke Kemboja kan? Pernah. Saya pernah ke perkampungan suku kaum Cham ya, dan mereka memang sangat-sangat memerlukan dan sedih hiba hatinya bila kita lihat satu keperluan yang begitu asas seperti air yang bersih tidak dapat mereka kecapi. Jadi di sini 10,000 pam yang disasarkan. Adakah itu suatu jumlah yang cukup untuk suku kaum Cham? Ya, itu sebab kita buat secara berfasa lah. Kalau yang lepas 9,000, kali ini 10,000. Dia ada range dia. Kalau jarak-jarak rumah tu kalau berkumpul semua untuk makan, minum, ambil wuduk kan, jadi memang tak selesa lah. Jadi ada jarak di antara rumah tu berapa keluarga je untuk satu pam air. Jadi kita memerlukan seperti mana target kita tu untuk lebih mereka selesa lah. Dan kalau Nas kata tadi saya pun pernah sampai ke Kemboja, bagaimana saya tengok seorang budak ni dia mandi ke air sungai yang memang standard keruh macam teh. Kemudian dia naik daripada mandi sungai tu, rambut dia sama dengan warna sungai yang dia mandi tadi. Astagfirullahaladzim. Memang sungguh kesian lah. Jadi untuk merealisasikan benda yang asas kepada kehidupan yang ini, air, diteguhkan oleh hadis Nabi SAW. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, namanya Sa'ad bin Ubadah, apakah infak yang paling afdal? Apakah sedekah yang paling afdal? Nabi kata sedekah air ataupun infak air. Sebab air adalah asas kepada kehidupan. Dan seperti mana saya sebutkan tadi kat slide, selagi mana mereka solat dengan pam air yang kita sumbangkan dan wakafkan, selagi mana kita makan dan minum dengan sempurna, siap buat telur tadi. Menu telur kan tadi contoh kan. Dan seumpama dengannya mereka dapat manfaat walaupun kita telah meninggal dunia kat dalam kubur. Pahala kita terus berjalan dengan baik. Tambah pula kalau tuan-tuan buat hari Jumaat ni waktu duha, yang ada malaikat yang sentiasa berjalan mendoakan orang yang menginfakkan harta dia supaya berkembang biak dan bertambah berkah, insya-Allah. Kalau saya doakan mungkin orang kata tak makbul, tapi Nabi malaikat sendiri yang berdoakan, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas penerangan Ustaz sebentar tadi. Memang benar, saya setuju barakah yang diterima dengan penggunaan air tersebut, dengan setiap pam air membawa barakah yang berpanjangan. InsyaAllah rakyat Malaysia, kalau kita boleh bantu mereka yang susah di Palestin, di bumi Lebanon dan sebagainya, pastinya kita boleh lakukan sesuatu untuk ummah kita di Kemboja. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Teruskan usaha anda Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia Ustaz Zainuddin, kita pun memberikan tabik hormat. Alhamdulillah. Baiklah, dengan itulah ambillah peluang ini untuk menginfak dan orang kata memanjangkan barakah kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Jadi Afad yang berada di sebelah sana, saya tahu Afad dah lapar. Apa cerita Afad? Sedihnya. Anas, sini. Duduk. Serius. Itulah dia. Tapi macam Ustaz kata tadi, bayangkan pam air tu, air yang keluar tu, kita ambil buat air semayang, baca Quran, dapat tak? Pahala tu mengalir terus kan? Itulah dia. Dan saya sedih betul bila dia mandi dalam sungai itu dan bila dia keluar air, dia sama coklat dengan air itu. Jadi kita lakukan sesuatu untuk mereka. Ya? Okey, Anas, kita nak bawakan untuk anda hari ini. Kita nak bercakap tentang segmen Medsos hari ini. Ya, saya. Di awal tadi pun Nas dah pun memperkatakan tentang laman seseorang yang terbaru yang telah pun dibuat yang dipanggil sebagai apa, Nas? COVID Now. Ya. Itulah dia yang dipersembahkan oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia kita. Dan laman seseorang ini insya-Allah datanya akan dikemaskinikan pada pukul 11.59 setiap malam. Jadi apa kita nampak di sini, semua data ini sebenarnya kita boleh layari. Betul. Tetapi kerana datanya begitu raw, begitu orang kata mentah datanya, jadi kita orang rakyat marahan yang biasa tak pandai nak menganalisa data tersebut. Betul. Jadi apabila dipaparkan dengan antara muka seperti ini, kita dapat faham dengan sekali imbas berapa banyak kes yang kita ada hari ini, berapa banyak kematian, umurnya, sudah divaksinasikan ke belum, semuanya dalam satu antara muka. Data yang lebih mudah difahami serta diakses oleh semua lapisan masyarakat umum lah. Dan untuk kata anda bahawa Malaysia antara negara sebenarnya yang merupakan terawal yang memberikan berkongsi data secara terbuka. Tepat sekali. Kan? Itu yang kalau sebelum ini bukan nak cakap apa, adalah warganet netizen kata macam kita ni ada agenda tersembunyi, ada sorokan data dan sebagainya. Tapi ini menjawab persoalan semualah. Tepat sekali. Kan? Saya rasa Yang Berhormat Khairy Jamaluddin amat berani untuk mengambil inisiatif ini untuk mengadakan transparansi. Jadi semua data ini dikongsikan dengan setiap rakyat Malaysia supaya kita rakyat dapat menilai
dan membuat keputusan yang betul demi kesihatan kita dan keluarga. Dan kalau andai kata yalah Malaysia ini terdiri daripada pelbagai bangsa, lapisan masyarakat dan sebagainya. Ada yang mungkin tidak faham bahasa Melayu. Mungkinlah nak baca bahasa Melayu tak boleh, ada dua bahasa dekat situ. Itulah dia. Anda boleh klik dekat atas kalau anda nak pilih English ataupun bahasa Melayu. Dan kita boleh kemaskan datanya juga. Kita klikkan dia, ada satu arrow yang tanda bulat tu, kita tekankan dia. Kita dapat data yang telah dikemas kini. Alhamdulillah. Jadi itulah dia. Kita terus menyokong efforts daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membawa kita ke fasa pemulihan, ya. Okey, di berita harian semalam sempat juga untuk kita baca salah satu artikel yang telah pun dimuat adalah berkaitan dengan Barisan Harapan kita, ya. 9.9 stres kalau 9.9 tarikh. Itulah dia. Terbaca kat sini. Dah pergi shopping ya semalam. Stres dalam kalangan petugas Barisan Hadapan ni, Nas. Jadi ada petugas yang telah pun orang kata begitu tertekan, ada yang mengambil dadah dan melakukan pelbagai depresi dan sebagainya. Lebih 70,000 petugas kesihatan dikesan hadapi gangguan emosi. Dan untuk saya amat prihatin sebagai rakyat Malaysia. Saya tak tahu pasal Afad lah, tapi untuk saya bila kita dengar cerita tentang Barisan Hadapan terpaksa menghadapi keputusan yang begitu sukar. Siapa yang hidup, siapa yang mati. Dan kalau saya koyak. Betul. Saya koyak. Kita selalu duk bercakap tentang keluarga kita yang mental terjejas dan sebagainya. Kita kena lihat untuk Barisan Hadapan juga. Barisan Hadapan ni banyak ramai daripada pihak KKM, PDRM kan, polis. Tadi pun ada terbaca yang mereka ni mengalami faktor kesihatan pun menurun. Lepas tu ada insomnia dan sebagainya. Apa yang boleh kita bawakan hari ini adalah kita doakanlah semoga mereka ni terus kekal kuat. Tapi doa je tak cukup, Fad. Ya, dengan apa lagi? Untuk saya, rakyat Malaysia harus lebih prihatin. Barisan Hadapan kita melakukan sedaya upaya. Mereka orang kata menyambung nyawa untuk keselamatan kita. Jadi the least we can do, yang paling kurang yang kita boleh lakukan adalah mengikut SOP. Itu saja. Dan jalankan vaksinasi anda. Itulah sasaran kita doakan yang terbaik untuk semua lah kan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang lihat kami selama sejam kami bersiaran pada hari ini. Dan banyak perkongsian yang telah pun kami berikan, slot inspirasi dan juga ini dia kalau anda yang mana mungkin tak tahu nak bersarapan apa, kita dah bawakan hari ini makanan apa ni panggil sebagai apa? Inilah dia panggil tart telur yang begitu cantik menawan, dan saya juga sebagai pengacara jalan-jalan cari makan, saya dah tergoyah. Saya punya pendirian saya dah goyah di kat sini. Jadi sebelum saya makan kat sini juga, janganlah kita lupa untuk jaga kesihatan kita. Makan makanan yang seimbang dalam kita orang kata duduk di rumah tu. Kadang-kadang susah juga kita main makan semuanya je kan? Ya, betul. Okey, jadi jangan lupa untuk anda saksikan kami Malaysia hari ini, hari Isnin sampai hari Jumaat. Hari Jumaat kan, penghujung kan? Okey, kita akan mulakan minggu depan hari Isnin bermula jam 9.30 pagi nanti. Okey, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Banyak perkongsian yang akan kami berikan sepanjang hari Isnin nanti. 6 hari lagi sebelum kita menyambut Hari Malaysia yang ke-58. Selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat pagi kami ucapkan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Makan dulu. Sila. Sila. Kita makan ni. Selamat datang